Malaysia. Balik kampung tu, hati-hati tau. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diiki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arshid al-a'immata waghfir lil muadzinin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. Waraja'na ila Allah. Wanadimna ala ma fa'alna. وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا ونحن بريون من كل دين يخالف دين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 Sampai berkali pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya diikut. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Cepat-cepat menolong, emak membuat lontong, ketua
siap bersarung, mari kita bergotong royong. Sebulan berpuasa Ramadan yang mulia, kini tiba masanya menyambut hari raya. Semua sigap bergaya, berbaju Melayu dan kebaya. Selamat Hari Raya umat Islam semua, hari yang berbahagia, berkumpul sekeluarga. Selamat Hari Raya, mohon ampun dan maaf jika tersinggung rasa. Selamat Hari Raya. Ramai sanak saudara, teman-teman setia, bersalaman semua dengan senyuman indah, cantik berbaju raya, berseri pelbagai warnanya. Adik sibuk mengira berapa hai duit raya, ayah tertawa riang, suasana terang benderang, memori hari raya dikenang selama-lamanya. Selamat Hari Raya umat Islam semua, hari yang berbahagia, berkumpul sekeluarga. Selamat Hari Raya, mohon ampun dan maaf jika tersinggung rasa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya umat Islam semua, hari yang berbahagia, berkumpul sekeluarga. Selamat Hari Raya, mohon ampun dan maaf jika tersinggung rasa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Oh, 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 oh. Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya. Oh, 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 oh. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Menunaikan hak kepada tubuh badan adalah menjaganya dengan baik. Halawatus Sunnah, semestinya peneman terbaik. Halawatus Sunnah, madu lebah, pati minyak zaitun habatus sauda, cuka apple dan banyak lagi. Halawatus Sunnah, grade terbaik, diyakini dan harga berpatutan. Halawatus Sunnah, layari Facebook
Superfood Halawatus Sunnah atau hubungi 012-4909-717. Makanan tambahan terbaik dari Timur Tengah semestinya Halawatus Sunnah. Produk terbaik dari Firme Trading. Mak, berbuka ni adik nak makan ayam boleh ke? Mak panaskan lauk semalam ya. Elok lagi tu. Mak, tahun ni adik nak baju raya baru boleh? Kita pakai baju tahun lepas boleh? Elok lagi rasanya. Ramadan ini masih ramai lagi yang tidak mampu untuk sediakan juadah berbuka. Apatah lagi persiapan raya. Bersama Yayasan Ikhlas, kita santuni mereka. Layari kasihramadan.com atau hubungi 019-611-5954. Beri seadanya, berkongsi seikhlasnya. Johor Bahru 106.2. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Nak teruskan lagi perbincangan kita, siaran kita, rancangan ilmu kita bersama rancangan Tadabbur pada hari Jumaat ini, dan nak teruskan bersama-sama dengan anda juga boleh saksikan, tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, termasuk di seluruh frekuensi radio IKIM. Boleh sama-sama berinteraksi dengan kita untuk kita nak belajar dan juga tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran bersama-sama. Okey, boleh hantarkan pandangan soalan anda juga di talian konti kita 0112900404. Juga kita boleh berinteraksi di ruangan komen di media sosial radio IKIM. Okey, dan terus kita nak bersama-sama untuk mendengarkan perkongsian rancangan tadabbur ini dengan tetamu kita yang dah pun ada di talian, iaitu tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Syafiq. Syukur. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Kita sihat-sihat belaka hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah kurniakan kelancaran, kebaikan sentiasa untuk Ustaz, insya-Allah. Okey, dan nak terima kasih Ustaz. Kita di Radio IKIM mengucapkan terima kasih untuk Ustaz sebab sudi lagi beri ruang peluang Ustaz untuk kita nak bawakan lagi rancangan tadabbur pada kali ini. Alhamdulillah. Dan seperti biasa Ustaz, kita nak fokus dan juga bawakan lagi tadabbur kita dalam surah Al-Kahfi, di mana pada kali ini kita nak buat rumusan surah Al-Kahfi dan kita nak rujuk dengan ayat 109 hingga ayat 110 menerusi halaman 304 dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ini. Jom Ustaz, kita mulakan sesi tadabbur kita pada kali ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Syafiq Saleh selaku DJ dan penerbit kita bagi segmen tadabbur. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sekali lagi kepada semua para pendengar, para penonton setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar tanpa sedar kita melangkah, berjalan, mengembara ke dalam surah Al-Kahfi. Sudah nyaris 7 hingga 8 bulan barangkali Ustaz Syafiq ya. Betul Ustaz. Dengan DJ Hayati, dengan DJ Syafiq. Ya. Artinya pejam celik kita sudah memasuki hampirlah, kalau tidak silap saya, 35 minggu ataupun 35 siri. Maka ini adalah detik di mana, jangan sedihlah. Ini adalah detik kita berpisah dari sudut segmen tadabbur. Dari sudut segmen tadabbur dengan surah Al-Kahfi. Tetapi jangan sekali-kali berpisah dengan surah Al-Kahfi. Cuma berpisah dengan saya dari sudut menyampaikan surah Al-Kahfi. Kerana apa? Kerana kita pada segmen kali ini Ustaz Syafiq, kita nak sebut kepada anda 3 perkara penting yang dididik, diajar oleh surah Al-Kahfi ini. Dan subhanallah, ketiga-tiga kesimpulan penting itu memang dinyatakan pada 2 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Maka kita kena beri perhatian kepada 2 kul, ya, katakanlah ada 2 ayat di penghujung surah Al-Kahfi yang Allah mulakan dengan kul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena beritahu. Biasanya bila Allah menggunakan kalimat kul, maka apa yang terkandung di dalam ayat yang bermula dengan kul adalah sesuatu yang kurang disenangi oleh orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir. Kerana ia adalah ayat yang bernada tegas,
tidak boleh kompromi. Di dalamnya ada prinsip yang tidak boleh sekali-kali menerima kelonggaran. Ini makna kul, iaitulah aku tahu kamu akan disakiti bila kamu melafazkan kenyataan ini. Aku tahu kamu akan diperangi, dibenci kerana melafazkan perkataan ini, tetapi kul, kamu tetap perlu berkata, kerana ia adalah penegasan daripada langit demi keselamatan kaummu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, wahai Muhammad, seandainya selautan, satu laut di atas muka bumi, seluruh laut di atas muka bumi, menjadi tinta untuk menulis dan mengembangkan makna-makna kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habis selautan itu. Sebelum selesai pun penulisan kalimat-kalimat itu, meskipun kami datangkan lagi tambahan dengan selautan yang sebanding dengannya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah lagi, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan tidak sekali-kali menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Jadi dua ayat ini, pertama sekali adalah perihal ilmu, Ustaz Syafiq. Surah Al-Kahfi memang berlegar sekitar cerita ilmu. Sebagai contoh, masihkah anda ingat, pemuda-pemuda Al-Kahfi, mereka nyaris berdebat tentang berapa lama mereka tidur. Sehinggalah satu orang menegur mereka, sudahlah, kita tidak ada ilmu tentang berapa lama kita tidur. Entah-entah bukan sehari pun, tidak ada faedah pada perbualan ini. Apa kata kita serahkan ilmu ataupun kajian terhadap berapa lama kita tidur kepada Allah. Katakan Allahu a'lam. Ini tema besar surah Al-Kahfi. Bukan hanya pada cerita pemuda Al-Kahfi, tetapi kepada cerita Nabi Musa yang tidak diberikan Allah ilmu tentang masa hadapan. Maka beliau menghukum masa sekarang tanpa pengetahuan masa hadapan. Beliau menghukum Nabi Allah Khadir perbuatannya sebagai perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Kerana keterbatasan pengetahuan tentang hikmah. Dan apatah lagi cerita Zulkarnain. Ya, Allah memaparkan Zulkarnain ke sana kemari, fa'atba'a sababa. Allah kurniakan kepada Zulkarnain ilmu. Dengan ilmu itu beliau menyebarkan keadilan. Dengan ilmu itu beliau mendidik penduduk untuk membina pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tuan-tuan, adapun ayat 109 ini sememangnya berbicara tentang ada banyak lagi yang kamu tidak tahu, wahai manusia. Kerana kalaulah satu lautan, ya, seluruh dunia ini ada lautannya, ada airnya. Kalau dihimpunkan 70% ini, kandungan air di atas muka bumi ini, untuk menjadi dakwat, menulis kalimat-kalimat yang difirmankan Allah, ia tidak akan mampu memadai sama sekali. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita menulis tafsir sebagai contoh, satu orang ulama pada tahun 2023 nak menulis tentang tafsir pemuda Al-Kahfi, tafsir cerita Musa bertemu Khadir, tafsir cerita Zulkarnain. Beliau akan mendapati ada banyak keajaiban daripada cerita Zulkarnain.
yang seolah-olah tidak disebut oleh ahli-ahli tafsir sebelum ini. Beliau menulis seolah-olah saya menemui sesuatu yang tidak pernah ditemui, ia sesuatu yang ajaib. Maka tuan-tuan jangan pelik. Para ulama tidak pernah berhenti menulis kitab tafsir. Walaupun sebenarnya ia membabitkan ayat yang sama. Ia membabitkan cerita yang sama. Tetapi tuan-tuan tahu, kitab tafsir yang sudah mencecah ratusan ulama di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Sebab itu, bila kitab tafsir tidak pernah berhenti ditulis, artinya apa? Artinya kalam Allah tidak pernah membosankan. Ada sahaja para ulama menemui sesuatu yang amazing, yang ajaib. Sehingga mereka menulis bukan satu dua helai kekadangnya Ustaz Syafiq. Kadang satu ayat boleh sampai mencecah 7 halaman. Seperti Al-Imam Ar-Razi rahimahullah. Bila menulis tafsir surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Yang kita hafal surah Al-Kawthar. Tetapi hampir 7 halaman. Saya teringat seorang ulama, Amin Ahsan Islahi, ahli tafsir daripada India, menulis, maafkan saya, ulama tafsir, guru kepada Ahsan Islahi, iaitu Abdul Hamid Al-Farahi. Beliau menulis hampir 15 halaman tentang tafsir surah Al-Kawthar. Beliau menamakan tadabbur surah Al-Kawthar. Masya Allah, ya Allah, tuan-tuan, sangat tidak boleh diungkapkan dengan perkataan. Perasaan seronok apabila Al-Quran berbicara tentang apa yang kita cari selama ini. So mereka menulis keseronokan mereka bila Al-Quran memberi jawapan kepada apa yang bermain dalam fikiran. Kalau nak diikutkan hati, kita susah nak move on pada ayat seterusnya. Sebab kita terasa asyik dengan kehebatan satu ayat. Tetapi at the end of the day, para ulama terpaksa tulis Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab, okey, cukuplah setakat ni. Kalau nak tulis lagi sampai bila ayat seterusnya, apa nak hurai? Maka sebab itulah kebanyakan ahli-ahli tafsir berjaya menamatkan tafsir mereka 114 surah, tetapi dengan pengakuan bahawasanya ini setakat yang kami temui buat masa ini, tanpa sekali-kali menyatakan, ya, inilah tafsir yang terbaik. Tidak begitu. Jadi kita diajar pada ayat 109 perihal ilmu Allah, lautan tidak bertepi. Ya, kita mesti tak pernah jumpalah laut tidak bertepi ni. Tetapi itulah metafora kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada aktiviti tafsir yang tidak pernah terhenti, sebagai makna ayat 109, kebanyakan para ulama tafsir menyatakan ilmu Allah bukan hanya Al-Quran. Kalau kita nak menulis atau para malaikat nak menulis ilmu Allah tentang sesuatu, maka menggunakan laut di bumi tidak akan mencukupi. Sebab, adakah Allah sudah berhenti berkata-kata? Maha suci Allah dari sifat berhenti. Kerana berhenti ini adalah tanda-tanda kelemahan. Sedangkan Allah tidak pernah didekati mengantuk, jauh sekali tidur. Maka sentiasa ada innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Firman Allah sentiasa berlangsung. Kadang firman Allah bukan kepada kita. Kalau kepada kita namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi Allah terus berkalam. Allah terus berkata kepada para malaikat. Allah terus memberikan perintahnya kepada makhluk di seluruh alam. Maka kalau nak ditulis ke semua firman Tuhan bersama dengan kehendaknya,
kehendaknya yang tersirat, perintah tersurat. Kamu kena buat begini. Kamu kena buat begini. Tetapi hikmah adalah yang tersirat. Maknanya ditanya Allah, apa kehendakmu sebenarnya di sebalik kejadian ini? Kalau semua itu mahu ditulis, sedangkan Allah tidak pernah didahului oleh tiada dan tidak sekali-kali berakhir dengan tiada, maka selagi Allah itu ada dan Allah Maha ada, selagi itulah Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, kalamnya dan sifatnya berkata-kata, maka takkan ada dakwat boleh menulis firman Tuhan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, merendah diri. Surah Al-Kahfi sangat menekankan attitude merendah diri. Jangan rasa kita ada serba-serbi lalu mempertuhankan empunya diri. Kita bukan mempertuhankan diri sendiri. Kita tengok cerita pemuda Al-Kahfi. Mereka banyak beruzlah dan beribadah, tapi mereka tidak pernah bongkak lalu memanggil kaumnya, hai orang kafir. Bahkan mereka memanggil kaum mereka, haula'i qaumuna. Kamu, kaum saya menyayangi kamu, tolong dengar apa saya nak kata. Pemuda Al-Kahfi sebenarnya tidak mahu meninggalkan kaum mereka, melainkan kerana Allah perintahkan mereka. Iaitulah kerana mereka mahu dibunuh. Jadi anda boleh lihat bagaimana 7 pemuda ini sesama mereka sentiasa merendah diri. Ya. Yang kedua, kita diajar tentang attitude orang bongkak, orang sombong, pemilik 2 kebun. Allah murka kepada dia. Ya. Kerana menafikan hak orang miskin dalam pemilikan harta dan kemewahannya 2 kebun tersebut. Kemudian datang cerita Nabi Musa. Kita maklum, cerita Nabi Musa memang berlega sekitar. Boleh tak dengar apa Khadir kata? Jangan cepat buat judgement. Boleh tak merendah diri? Jangan kritik lagi selagi tidak sampai kepada kamu ilmu. Boleh tak minda terbuka? Belajar apa sahaja, walaupun dengan kaedah yang kurang menyenangkan. Subhanallah. Musa belajar wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Merendahlah diri kamu, belajarlah dengan semua orang. Kamu kena percaya tak semua perkara kamu tahu, wahai Musa. Subhanallah. Ya. Kita akan mendapati surah Al-Kahfi ini, tuan-tuan, antara penekanannya adalah mengkritik, menyerang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan serangan-serangan kepada orang yang bongkak sombong sedangkan mereka tidak ada ilmu. Yang pertama tadi pun tak ada, yang kedua pun tak ada. Ya, ilmu pun tidak menjadi dasar kehidupan dan attitude mereka juga jauh daripada sikap merendah diri. Iaitulah orang-orang kafir Makkah yang disebut di awal surah, ya, ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak ada ilmu. Wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dengan bongkak sombong mereka terus berkata, Allah ada anak, Allah ada sekutu, Allah ada pasangan, Allah terlalu sibuk. Dia melantik Tuhan-Tuhan di atas muka bumi untuk menyampaikan hajat manusia kepada Allah. Maha suci Allah daripada pertuduhan dan mulut celupar orang-orang kafir zaman berzaman. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita bila Allah kurniakan ilmu, jangan sekali-kali kita terlupa untuk bersikap terbuka dengan idea ataupun pengetahuan baru yang bercanggah dengan pengetahuan kita perolehi. Kadang ayat-ayat Al-Quran ini, sebagai contoh ayat-ayat Al-Quran ini, kita akan mendapati ada perbezaan tafsir. Tetapi tidak bercanggah dengan makna yang asas. Ya, tidak bercanggah dengan makna yang asas. Maka dalam hal ini, kita kena merendah diri dan mungkin kita kena mengakui ada kebenaran yang bukan datang daripada kita. So kita kena accept, kita kena terima. Ya. Sebagai contoh, semasa para ulama membincangkan tentang Zulkarnain, agaknya
Dia ni siapa? Kita punya kajian mendapati barangkali beliau adalah Cyrus the Great. Tuan-tuan boleh Google satu nama yang bernama Cyrus the Great. Kita kaji, kita kata begitu dengan penuh rasa tanggungjawab. Sebab apa? Kita yakin Yahudi yang tanya soalan kepada Nabi tentang Zulkarnain, mesti Yahudi ada kaitan dengan tokoh ini. Mesti tokoh ini ada buat benda baik pada Yahudi zaman dulu. Sebab tu Yahudi mencabar Nabi, cerita tentang Zulkarnain. Apa awak tahu? Sebab kami sangat ada pengetahuan tentang tokoh ini. Bahkan dia ada jasa memindahkan Yahudi ke Baitul Maqdis. Dan sejarah menyatakan beliau adalah Cyrus the Great, pemilik Empire Timur dan Barat. Kita boleh kata begitu. Tetapi seandainya ada ulama yang memberikan satu pendapat yang berbeza dengan pendapat kita. Sebagai contoh, dia berkata, jangan disebut mana-mana tokoh ada kaitan dengan Zulkarnain. Walaupun kamu mengkaji tebal kajian kamu. Tetapi Al-Quran ada sebab tidak mengumumkan beliau Cyrus the Great, apatah lagi Alexander the Great kah? Maka usahlah terlalu menyebutkan dirimu dengan siapa yang memenangi anugerah Zulkarnain dalam Al-Quran ini. Nama itu merujuk kepada siapa? Lokasi pembinaan tembok itu merujuk kepada lokasi mana? Usahlah membawa perdebatan itu. Cukuplah dengan apa yang Al-Quran kata. Jadi ini satu benda yang baru. Saya yakin beliau adalah Cyrus. Saya yakin pergunungan itu adalah Caucasus. Tiba-tiba dia mendapati ada orang berkata, apa kata kita tidak perlu bawa cerita yang terperinci. Kekalkan Al-Quran terbuka kepada nilai dan kurang mendedahkan perihal-perihal nama, lokasi, tarikh. Jadi ini mungkin satu pendapat yang kita agak susah nak rasa selesa. Tetapi tuan-tuan, ini sikap merendah diri yang kena ada pada ilmuwan. Jangan kita jadi seperti Ahlul Kitab. Allah mengkritik Ahlul Kitab sebab apa? Sebab mereka ada ilmu yang mendalam. Mereka menulis tafsir Taurat, panjang lebar berjilid-jilid. Tetapi akhirnya mereka tetap hasad dengki. Bakhil dengan orang miskin. Tidak pun mengamalkan ilmu mereka ke dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi apa manfaat ilmu kalau tidak pada membuang perasaan bongkak yang kamu rasa kamu lebih baik daripada orang lain? Sebab itulah selepas surah Al-Kahfi, tuan-tuan tahu cerita surah apa? Cerita tentang tokoh yang Allah kurniakan ilmu daripada kitab Injil, kitab Taurat, tapi sangat merendah diri. Maryam alaihassalam. Surah Maryam selepas suratul Kahfi. Keluarga Imran. Allah bangga dengan keluarga ini. Sebab mereka sangat merendah diri sesama manusia. Allah bangga dengan Isa ibnu Maryam. Kerana sentiasa merendah diri dan sekali-kali tidak menyatakan beliau adalah anak Tuhan. Ma'adallah. Yang terakhir dan ketiga, amal salih. Kita di akhir zaman ini seringkali disebutkan dengan teori-teori konspirasi. Terkadang ada yang sampai keterlaluan menyatakan tu, kamu nampak tak depan mata kamu tu, itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ataupun itulah tanda-tanda Dajjal. Depan mata kita sudah ada tanda-tandanya. Tuan-tuan boleh kalau mahu mengaitkan tanda-tanda besar ataupun tanda-tanda kecil, kerana ia adalah hadis-hadis yang sahih. Kita kena martabatkan hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Tetapi hendaklah berhati-hati apabila mengaitkan dengan isu semasa. Kena ada sifat berhati-hati kerana risau kita mengaitkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka semua perkara mesti berasaskan ilmu. Jadi, di akhir zaman, kita tahu musuh memang buat kerja mereka. Melakukan konspirasi itu dan ini. Bukan kita orang pertama yang menghadapi kumpulan yang melakukan konspirasi. Nabi Yusuf pernah menghadapi konspirasi. Rasulullah pernah menghadapi konspirasi. Yang paling penting, fokus kepada membangunkan amal soleh. Dan bukan terus berdebat tentang konspirasi.
Maka dalam ayat 110 Allah menegaskan falyamal amalan salihah. Hendaklah kamu memberi perhatian kepada amal yang soleh, bersih daripada syirik. Memuja manusia, memuja orang mati. Amal soleh, jangan ada unsur-unsur pemujaan kepada makhluk. Maka ayat yang terakhir surah Al-Kahfi memang menegaskan apa yang disebut di awal-awal suratul Kahfi, iaitulah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi adalah lebih baik di akhir zaman ini kita kena lebih risau bukan musuh kita buat kerja apa, tetapi adakah berlaku pertambahan amal? Adakah saya sudah infak? Adakah saya sudah memberikan fokus khusyuk dalam solat? Adakah saya sudah kembali kepada Al-Quran dalam arti kata yang sebenar selepas Ramadan berlalu? Begitu banyak kita membaca Al-Quran. Fokus tuan-tuan ya. Terima kasih Ustaz Syafiq. Itu saja. Barakallahu fikum. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Allah Rabbi, Masya Allah banyak yang kita belajar kan Ustaz dalam apa yang kita perhalusi satu persatu ayat-ayat suci Al-Quran menerusi surah Al-Kahfi ini. Banyak perkara yang kita boleh adaptasi dalam kehidupan kita. Dan saya teringat dengan apa yang Ustaz sebutkan, ingatlah seperti apa yang difirmankan itu, betapa pentingnya bila kita menghayati Al-Quran, baca satu persatu seperti Allah sedang mengkhabarkan kepada kita. Dan bagaimana kalau Allah sendiri yang nak gambarkan tu, pasti berbeza apabila kita bercakap-cakap dengan manusia. Inilah yang kita diperintahkan, disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ambil fokus dan dapat adaptasi dengan apa cara sekalipun untuk mesej kita dalam kehidupan ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk sesi yang akan datang, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan 102.7. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid berjalan ingin mengajar sahabat-sahabat beliau. Datang seorang badui daripada belakang yang menarik selendang Rasulullah yang berada di atas bahu Rasulullah, dan pada waktu itu selendang itu terbuat daripada kain yang agak kasar sehingga tarikan yang begitu kuat kepada selendang itu menyebabkan leher baginda Rasulullah merasa merah atau berubah warna menjadi merah kerana tarikan yang begitu kuat daripada seorang badui yang mengatakan kepada Rasulullah, "A'tini min malillahi la min mali abika wala ummik." Berikan kepada aku pemberian harta yang bukan dimiliki oleh ayah dan ibumu, kata badui itu meminta kepada Rasulullah. Sahabat baginda yang berada di sekeliling marah dan berang akan perbuatan badui itu dan ingin menghalau serta melukai kepada badui tersebut. Baginda menghalangnya dan meredakan keadaan. Baginda memberikan apa yang ada pada baginda pada ketika itu. Kemudian baginda bertanya, "Hal ahsantu ilaika ya akhal Arab?" Adakah aku sudah berbuat baik kepadamu wahai saudara daripada orang Arab? Seorang badui itu mengatakan, "La ahsanta wa la ajmalt." Kamu tak beri sedikit pun kebaikan kepada aku. Kamu hanya bagi kepada aku sedikit sahaja pemberian. Berikanlah lagi kepada aku pemberian yang lebih daripada pemberianmu ini. Baginda masuk ke dalam rumah dan memberikan kepada badui itu pemberian, sehingga badui itu merasa puas dengan pemberian baginda Rasulullah. Setelah ditanya oleh baginda Rasulullah dan badui itu mengungkapkan akan kepuasan pemberian baginda Rasulullah, baginda mengingatkan kepadanya, "Wahai saudara daripada bangsa Arab, kata-kata kamu tadi di hadapan sahabat-sahabat aku menyebabkan mereka tidak puas hati. Bolehkah kamu keluar dan berkata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang menyebabkan mereka puas hati, senang dan gembira?" Badui itu mengiyakan permintaan Rasulullah. Badui itu keluar dan duduk ataupun menyampaikan di hadapan para sahabat Nabi dengan kata-kata, dia mengatakan, "Sebelum aku datang ke sini tak ada orang yang aku sangat benci
melebihi kebencian aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang sangat juga aku benci sebelum ini melebihi kebencian aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah. Tapi sekarang tak ada orang yang lebih aku amat cintai melebihi kecintaan aku kepada orang ini, yakni Rasulullah. Dan tak ada negeri yang lebih dan amat aku cintai melebihi kecintaan aku kepada negeri ini, yakni kota Madinah. Kuala Terengganu 100.2 FM. Banyakkanlah berkata Alhamdulillah, syukur padanya. Alhamdulillah. Bukalah hati, bukalah minda, terima seadanya walau tidak sempurna. Baik buruk, cantik dan hodoh, semua serupa, semua ciptaannya. Tidak kira di mana jua, walau miskin ataupun kaya, ikhlaskan hati ini, ucap syukur, banyakkanlah berkata Alhamdulillah. Susah dan senang kita bersyukur, tak kira masa walau sesaat, sebagai hamba pada penciptanya, katakan syukur mengharap ridhonya. Bersyukurlah kita kepadanya atas kurniaan nafas darinya. Jangan mengeluh, jangan mengutuk, tiada berkuasa, siapalah kita. Bukalah hati, bukalah minda, terima seadanya walau tidak sempurna. Baik buruk, cantik dan bodoh, semua serupa, semua ciptaannya. Bersyukur dengan apa yang ada, jangan pula kufur padanya. Ikhlaskan hati ini, ucap syukur, banyakkanlah berkata
Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran bahasa dusun yang pertama di dunia sedang dicetak. Mari bersama KDMRS Muslim terjemahkan Al-Quran keempat legi bahasa etnik Sabah yang utama, Murut, Rungus, Sungai dan Karazan. Besarnya ganjaran pahala menyumbang di 10 hari terakhir Ramadan. Layari kdmrsmuslim.com atau hubungi 017-363-0412 atau 011-3696-4229. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hospital Pakar Al-Islam, dahulunya dikenali sebagai KBMC, merupakan hospital pakar swasta terletak berdepan dengan Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Hospital ini ditubuhkan oleh ABIM sebagai satu program dakwah Bilhal sejak 1996. Misi penubuhan hospital ini untuk menyumbang terhadap penjagaan dan rawatan kesihatan yang berteraskan Islam dan cas rawatan berpatutan. Berkonsepkan hospital mesra ibadah, kami berusaha memberikan perkhidmatan terbaik dengan rawatan oleh doktor pakar yang berpengalaman. Ingat kaedah Islam, pencegahan lebih baik dari pengubatan. Hubungi 03-2693-1007 atau lawati www.al-islamhospital.com. Datuk AC, dah siap nak beraya? Mestilah dah, Puan Ella. Sofa gaya mewah, baru meriah nak raya. Rayakan sebulan. Apa lagi? Dapatkan sofa Ella Furniture sekarang hingga raya ke-15. Dan berpeluang untuk beraya dengan Datuk AC dan Ella Furniture di rumah anda. Boleh. Kita ambil selfie raya sekali, okey? Dapatkan sofa Ella Furniture di ellafurniture.com.my atau FB Ella Furniture Malaysia. Selamat Hari Raya dari kami di Ella Furniture. Balik kampung tu, hati-hati tau. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Negeri Negeri Sembilan. Masjid Negeri Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Said bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga ruang solat sisi. Di ruang solat sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah ruang solat tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipadankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh
Aspirasi 101. IKI, Inspirasi Inforia Islami.